Hai, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Video kali ini adalah bab 1 nombor nisbah, iaitu topik dalam tingkatan 1. Nampak tak kening cikgu ni garang tak? Tapi saya tak garang pun, okey. So, sebelum kita mula, saya nak minta tolong awak untuk subscribe saya punya YouTube channel Ninja Maths dan juga follow Facebook page Ninja Maths untuk ketahui kelas online secara percuma. Okey, so dalam topik nombor nisbah ni, okey, apa yang ada dalam topik ni adalah integers, pecahan positif dan pecahan negatif dan juga perpuluhan positif dan juga negatif. So dalam tiga-tiga benda ni apa yang kamu kena tahu adalah garis nombor untuk kita susun nombor tersebut dalam tertib menaik ataupun menurun dan juga operasi yang melibatkan integer, pecahan dan juga perpuluhan. Okey. So dalam video kali ini saya hanya sentuhkan kepada integer. So, apa maksud integer? Integer adalah semua nombor bulat yang mempunyai tanda positif atau negatif termasuk kosong. Okey. So, apa yang kamu perlu faham dekat sini ialah apakah yang dimaksudkan dengan nombor bulat? Okey, dekat sini saya tanya dah. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor bulat? Nombor bulat adalah nombor yang bukan dalam pecahan ataupun perpuluhan. So, nombor bulat adalah dalam contohnya 5, 50, 600. So, kalau 70.5, adakah nombor bulat? Tidak. Okey. Nombor bulat adalah seperti ini. Okey. So, nombor integer adalah semua nombor bulat yang mempunyai tanda positif ataupun negatif, termasuklah kosong. So, kalau 5, ini pun adalah integers, tetapi dia adalah positif 5. So, positif ni kamu nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Okey, so negatif 50. So, ini pun dikenali sebagai integer. Okey, so apa maksud positif dan negatif ni sebenarnya? Maksud dia adalah dia saling menunjukkan tanda yang bertentangan. Okey, maksud dia positif adalah di sebelah kanan, negatif adalah sebelah kiri. Okey, so rugi dan juga untung. So macam mana kita nak tentukan yang itu adalah rugi, nilai itu adalah untung? So kalau kita nak tentukan nilai itu rugi, kita letaklah tanda negatif. Okey, kalau kita menunjukkan itu adalah nilai tersebut adalah untung, kita akan meletakkan tanda positif. Keluar ataupun masuk. So, keluar adalah negatif, masuk adalah positif. Debit dan juga kredit. So, debit adalah negatif. Okey, debit adalah negatif. Selalunya ada juga setengah soalan dia akan menggunakan term dia, debit. So, awak kena tahu debit itu adalah negatif. Okey, bermaksud kamu keluarkan duit tersebut. Kredit adalah kamu memasukkan duit tersebut. Okey, so sekarang kita pergi kepada garis nombor. Okey, garis nombor, kamu nampak dekat sini, ini adalah kosong adalah berada di tengah-tengahnya. Okey, so nombor yang di sebelah sini selepas kosong ke arah ke kanan, okey, arah ke kanan, okey, itu adalah nombor yang menunjukkan, okey, nombor yang menunjukkan nilai itu adalah semakin besar, nombor besar. Okey, semakin besar. Okey. So, kalau dia ke arah ke kanan, makin dia ke kanan, makin ke kanan, ke kanan, ke kanan, nombor itu semakin membesar. Makin jauh daripada kosong, nombor itu makin besar. Okey. Di mana nombor di sebelah kiri pula, kiri kosong adalah mengecil, semakin mengecil. Okey. So, nombor tu, kalau nombor tu jauh daripada kosong, okey, jauh daripada kosong, bermaksud nombor tu makin kecil. Okey, so saya harap kamu dapat faham yang mana nombor besar, yang mana nombor kecil. Sebab apa? Kita nak susun nanti ikut susunan tertib menaik ataupun menurun. Selain soalan akan minta kita untuk susun nombor tersebut dalam tertib menaik ataupun menurun. Sebab tu kamu kena belajar garis nombor. Okey. So nombor yang paling ke kiri bermaksud nombornya makin mengecil. Okey. So ini 5. Negatif 5 adalah
lagi kecil daripada negatif 4. Okey. Kalau sini negatif 100, ada negatif 100. Okey. So, negatif 100 ni adalah lagi kecil nombornya daripada negatif 5. Okey. Negatif 100 lebih kecil daripada nombor 2. Okey, sebab 2 ni adalah positif. So, 2 ni ada lagi besar daripada negatif 100. Okey, so boleh faham? Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan dia. Okey, susunan tertib. Kita nak susun dalam menaik. Bermaksud kita kena susun daripada kecil ke besar ke besar ke kecil? Ke kecil-kecil besar? Tak ada. Okey, so menaik ni adalah kita susun daripada kecil. Okey, kecil ke besar. Okey, kecil ke besar. Sekarang kita highlightkan yang mana negatif, nombor negatif. Ni nombor negatif, ni nombor negatif, ni nombor negatif dan ni nombor negatif. So, kita ada 4 nilai nombor negatif. Okey, so nak tentukan manakah nombor negatif tu yang paling kecil adalah kita tengok nombor yang besar. Okey, yang mana yang nombor besar adalah macam ni 701, ni 739, ni 309, ni 403 kan. So, makin ke tepi, okey, macam tadi saya cakap, makin ke tepi nombor dia adalah makin kecil. Betul tak? So, 100 ni adalah lagi kecil daripada negatif 1. Bermaksud, kalau kita tengok nilai dia sahaja tanpa pandang negatif ni, nombor yang paling besar tu adalah nombor yang paling kecil. Okey, bagi bahagian negatif. So, mana nombor yang paling besar? 403, 309, 739, 701. So, 739 yang paling kecil. Okey, so kita buat negatif 739. Lepas tu, negatif 701, negatif 403, negatif 309. Lepas kita dah settle negatif punya number, kita tengok pula positif. Okey, positif punya number. So, positif punya number adalah macam biasa. Okey, susunan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so yang paling kecil adalah mana? 500 ke, 800 ke, 403 ke, 799. Yang paling kecil adalah 403. Dia mesti dekat belah sini dan makin lama makin besar. Okey. So, susunan dia adalah 403. Okey. Lepas tu 500. Lepas tu mana? 799. Lepas tu 800. Okey. So, yang ni adalah positif punya nombor. Dan yang ni adalah negatif punya nombor. So, macam itulah cara untuk kamu susun nombor menaik. So, menaik adalah nombor yang paling kecil ke besar. So, kalau nombor yang paling kecil, kamu tandakan dulu yang mana negatif. Okey, kamu tandakan dulu yang mana negatif untuk kamu senang nak nampak dan susun nombor yang kecil dahulu. Kalau dia minta nombor yang menurun, so daripada besar ke kecil. So, besar ke kecil adalah bermula daripada positif. Okey. So, kamu susun 800, 799, 500, 403. Lepas tu barulah kamu susun nombor negatif. Okey, itu adalah saya dah tunjukkan garis nombor dan juga susunan tertib menaik. Okey, so sekarang saya nak pergi kepada operasi. Okey, operasi yang melibatkan integer. Okey, so operasi kita ada tambah dan juga tolak, darab dan juga bahagi. So, 4 ni adalah kita panggil sebagai operasi lah. So, saya akan grupkan tambah dan tolak. So, kita cuba buat soalan operasi yang melibatkan integers bagi tambah dan juga tolak. So, kalau kamu nampak 5 tambah 4, biasa je, senang je ni. Tak payah kalkulator. Okey, 5 tambah 4 berapa? 9. So, jawapan dia adalah 9. Okey, so, yang ni negatif 5 tambah 9
negatif 5 tambah 9. Oh, yang ni saya kena pakai kalkulator lah. Tak. Okey, kamu kena tahu. Okey, jangan harapkan kepada kalkulator. Benda yang simple, kamu kena cuba untuk pakai otak supaya lagi cepat. So, apa yang perlu kamu tahu? Negatif 5 tambah 9 bermaksud kamu hutang negatif 5. Okey, kamu bayar 9. Kamu bayar RM9. Kamu hutang orang tu negatif 5. Kamu bayar RM9. Berapa yang kamu tinggal? Okey, bermaksud hutang orang tu dah habis dan duit yang kamu tinggal adalah RM4. Okey, RM4. Yang ni kaedah yang selalu cikgu ajar, pakai hutang. Negatif tu adalah hutang. Okey, positif tu adalah kamu bayar duit kamu. Okey, so sama macam ni. Kamu hutang negatif 7. Kamu hutang lagi negatif 2. Bermaksud kamu hutang RM7. Okey. Lepas tu kamu pinjam lagi kawan awak tu RM2. So bermaksud hutang awak makin bertambah ke makin berkurang. So kalau hutang bermaksud kita letak negatif. Okey. So hutang awak bertambah ke berkurang? Bertambah, betul tak? Kamu hutang RM7. Kamu hutang lagi RM2. So berapa hutang yang kamu ada kat orang tu? RM9. Okey. So, negatif ini adalah menunjukkan hutang. Negatif ni adalah menunjukkan kamu hutang. Ataupun, ada juga dalam buku teks, dia tunjukkan kaedah menggunakan, apa? Chip Okey, kaedah chip yang berwarna. Contohnya, okey. Contohnya, kamu adalah, yang positif adalah berwarna hijau. Okey. Yang negatif adalah yang berwarna coklat. So, contohnya kita buat soalan negatif 5 tambah 9. So, yang negatif ni kamu kena lukis 5 kali. 1, okey, lukis 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Positif ni kamu kena lukis 9 kali. Okey. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu kalau yang dia ada pasangan dia, kamu boleh potong. Okey, kalau dia ada pasangan tambah positif dan juga negatif, kamu boleh potong. So, ni kamu potong, 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 potong. So, kamu tinggal berapa yang ni? 4. So, sebab tu jawapan kita 4. Okey, itu kalau kamu gunakan kaedah chip. Tapi kalau nombor yang besar, berapa banyak pula kamu nak lukis chip tu kan? So, saya nak tunjukkan kamu menggunakan kaedah yang lagi senang. Bukannya kaedah hutang. Yang ni kamu kena ingat. Okey, so dekat sini saya tulis tips dia. Okey, so tips dia dekat sini adalah first kita kena tengok tanda soalan. Okey. Tanda soalan. So, saya tulis dekat sini tanda soalan. Okey. Operasi bermaksud kita nak tambah ataupun tolak. Tambah ataupun tolak. Dan last kali adalah untuk kita tahu tanda jawapan. Okey. So, tanda soalan, kalau tanda soalan dia adalah sama, okey, kalau tanda soalan dia adalah sama, kita kena tambah. Kalau sama, bermaksud positif, positif dengan negatif, negatif. So, kalau dia adalah sama, kita punya operasi adalah kena tambah. Okey. Kalau dia adalah berbeza, okey, berbeza, tanda soalan dia adalah berbeza, contohnya tambah dengan tolak. Tolak dengan tambah. So, kalau dia berbeza, kamu kena tolak. Operasinya adalah tolak. Dan tanda jawapan akhirnya adalah kita tengok kepada nombor yang besar. Tengok nombor yang besar. Okey. Tengok nombor yang besar. Okey. So, contohnya, negatif 7, negatif 2. Ini adalah soalan kita. So, kita tengok tanda soalan dia. Tanda soalan dia kalau sama, negatif dengan negatif. Sama, betul tak?
Kalau sama, kita kena tambah. So, sebab tu 7 tambah 2 kita dapat 9. Dan tanda jawapan pula ialah kita tengok nombor yang besar. So, negatif 7 dengan nombor 2, mana yang besar? 7 yang besar kan, dan dia adalah negatif, sebab tu kita ambil negatif. Okay, so kita tengok kepada soalan yang ni. First, kita kena tengok tanda soalan. Adakah dia sama ataupun berbeza? Kalau dia berbeza, kita kena tolak. So, 5 tolak 9, 9 tolak 5 adalah 4. Okay, so kita nak tengok dia punya tanda jawapan dia pula, kita kena tengok nombor yang besar. So, 5 ke 9 yang besar? 9 adalah yang besar. So, dia adalah positif. Sebab tu dekat sini adalah positif. Boleh faham? Okey, so kita cuba kepada soalan 4. Negatif 16 tambah 9. So, dia adalah tanda yang berbeza. Kalau tanda yang berbeza, kita kena tolak. Okey, so 16 tolak 9 adalah berapa? 7. So, kita tulis 7. Okey, tulis 7. Dia punya tanda positif ke negatif? Kita tengok nilai yang besar. Mana? Nilai yang besar. Okey, negatif ke positif? Okey, negatif ke positif yang besar? 16 ke 9 yang besar? 16 yang besar. So, dia adalah negatif. Sebab tu kita dapat negatif 7. Okey, kalau kamu tak percaya, kita tekan kalkulator. Negatif 16 tambah 9. So, kita dapat negatif 7. Betul tak? So, kalau nombor yang simple-simple ni, saya nak awak pakai otak. Jangan pakai kalkulator. Kena biasakan juga. Okey? Okey, so saya dah tunjukkan tambah dan juga tolak. Sekarang kita pergi kepada darab dan juga bahagi. Adalah begini. Okay, tips dia pula adalah kita tengok tanda soalan dan juga tanda jawapan. Okey, tanda soalan dan juga tanda jawapan. Dua ni sahaja. Kenapa kita tak ada operasi? Sebab operasinya tetap sama, darab ataupun bahagi. Okey, dia adalah berbeza. Okey, kalau dia adalah berbeza, tanda dia adalah berbeza. Okey, saya tulis samalah. Tanda kalau sama, okey, kita akan dapat positif. Okey, tanda soalan kalau sama, kita akan dapat tanda jawapannya adalah positif. Okey, kalau dia adalah berbeza, kita akan dapat negatif. Okey, so sekarang kita tengok. Tanda kita adalah berbeza. So, kita akan dapat jawapannya adalah negatif. So, kita tulis siap-siap negatif. Tulis siap-siap negatif. So, lepas tu kita darabkan sahaja. 5 darab 6 adalah 30. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang kedua. Tanda dia adalah sama. So, kita akan dapat jawapan positif. Kamu nak tulis positif dekat sini pun boleh. Tak nak tulis pun boleh. So, 3 darab 4 adalah 12. So, sini adalah positif, sini pun positif. So, sama. So, jawapan kita pun akan dapat positif. So, kita akan dapat 28. Okey, dekat sini berbeza. So, kita akan dapat negatif. 3 darab 9 adalah 27. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagi. Tanda soalan dia adalah sama. So, kita akan dapat jawapan dia adalah positif. Betul tak? So, 30 bahagi 5 adalah 6. Okey, boleh? Okey, so tips dia dekat situ. Sekarang kita pergi kepada operasi gabungan. Operasi gabungan adalah kita kena ikut susunan tertib operasi. Apakah maksud susunan tertib operasi? Adalah kita mesti ikut yang pertama, mestilah kurungan. Okey, kurungan. Yang kedua adalah darab ataupun bahagi. Yang mana datang dahulu. Okey. Datang dari kiri. Okey. Yang ketiga baru kamu selesaikan tambah atau tolak. Okey, pun sama. Datang dari kiri dahulu. Okey. So, ini adalah
tertib operasi. Okey, so sekarang kita tengok. Adakah kurungan dekat sini? Dekat sini soalan ni ada tak kurungan? Tak ada. So, kita pergi kepada yang kedua, darab ataupun bahagi. Kita kena tengok daripada kiri, ada tak darab-darab? Okey, kita dah jumpa darab dekat sini. So, kita kena selesaikan yang ini dahulu. So, yang lain kita salin dahulu. Negatif 3 tambah 7 darab negatif 2. Okey, so dia adalah berbeza tanda. So, kita akan dapat negatif, betul tak? Negatif berapa? 7 darab 2 adalah 14. Okey. Susun-susun lagi dan kita tiba-tiba kita nampak yang ni. So, yang ni adalah yang pertama. Yang ni adalah yang kedua. 15 bahagi 3 adalah 5. Okey. So, kita susun lagi. Yang ni tambah darab dengan negatif. Dia dah berbeza. So, kita akan dapat negatif. Negatif 3 tolak 14 tambah 5. So, kita boleh ada lagi ke darab dengan bahagi? Tak ada kan? So, tambah dengan tolak. So, kita ikut daripada kiri ke kanan. Okey, kiri kita ada negatif-negatif adalah kita kena tambah. So, 3 tambah 14 adalah 17. So, apakah tanda bagi jawapan dia adalah kita tengok nombor yang paling besar. 3 ke 14 yang besar? 14 yang besar. So, kita letak negatif sebab dia adalah negatif dekat sini. So, negatif 17 tambah 5. So, kita akan dapat, okey, negatif positif. Dia adalah tanda yang berbeza. So, kita kena tolak. So, bila tolak 17 tolak 5 adalah 12. Okey, so adakah positif atau negatif? Tengok nombor yang paling besar, 17 besar, so dia adalah negatif. So, kita akan dapat negatif 12. Okey, so kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey, manakah kita tengok adakah kurungan dekat sini? Tengok ini darab. Ada tak kurungan? Oh, kita jumpa kurungan kat sini. So, bermaksud yang ni kita kena selesaikan dahulu. So, kita tulis yang lain. Negatif 5 darab negatif 4 tambah. Okey, negatif 3 tambah 6. Okey, tanda yang berbeza bermaksud kita kena tolak. So, 3. Operasinya apa? Tanda jawapannya apa? Tanda jawapan dia adalah positif. So, 3 sahaja. Tambah 20 bahagi 4. Okey. Lepas kita tengok. Ada tak kurungan lagi? Kalau tak ada kurungan, kita pergi kepada darab. Okey, ini adalah darab. So, negatif-negatif adalah positif. So, kita dapat positif 20. Okey. Negatif-negatif adalah positif. So, 5 darab 4 adalah 20. Tambah 3. Tambah 20 bahagi 4. Okey. So, sini ada darab bahagi. Okey, ini ada bahagi. Bahagi kena settlekan dahulu. Okey. 20 bahagi 4 adalah berapa? 5. Okey. So, baru kita boleh susun dia. 20 tambah 3 tambah 5. Dapat berapa? 28. Okey. So, jawapan dia adalah 28. Okey. So, senang saja kan? So, saya harap awak dapat faham. Okey. Dekat sini apa yang tips saya bagi. Macam mana nak selesaikan permasalahan integers. Okey. Permasalahan integers. So, harapnya bermanfaat untuk awak. Sampai sini sahaja. So, Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. Bye-bye.